Baiklah, kita pergi kepada pengertian kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan ini merujuk kepada keupayaan kita untuk melakukan aktiviti fizikal harian dengan cergas dan mengurangkan risiko mengalami penyakit hipokinetik. Apa dia penyakit hipokinetik ni? Hipokinetik ni ialah maksud dia ialah kurang pergerakan. Jadi penyakit-penyakit contohnya penyakit jantung, diabetes, stroke, obesiti, tu contoh penyakit yang kita boleh hadapi sekiranya kita mengalami penyakit membuat ataupun kurang cergas lah kan. Okey. Daripada kita ada 5 komponen tadi ya. Jadi komponen yang pertama ialah komposisi badan. Komposisi badan ni merujuk kepada peratus kandungan lemak, lemak, air dan mineral dalam tubuh badan seseorang. Komposisi badan ni kita perlu tahu supaya kita dapat kesan kadar lemak dalam badan. Sebabnya kadar lemak dalam badan kita ni lah yang menentukan tahap kesihatan kita. Kandungan lemak yang berlebihan ni boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Jadi kalau kita tengok dekat info khas itu kan, dia kata peratusan lemak optimum dalam tubuh seorang lelaki dewasa seharusnya kurang daripada 16% daripada berat badan. Kalau perempuan pula ialah 23% daripada berat badan. Perbezaan lelaki dan perempuan ni biasalah, bila berbeza jantina, berbeza keadaan, berbezalah juga dia punya kandungan lemak. Okey, daya tahan kardiovaskular pula. Daya tahan kardiovaskular ni ialah keupayaan jantung untuk mengepam darah beroksigen ke seluruh badan supaya kita dapat lakukan aktiviti-aktiviti fizikal dengan cara yang lebih baik. Cara paling baik untuk kita menguji tahap daya tahan kardiovaskular kita ialah dengan cara kita menguji tahap VO2 max kita. Okey, VO2 max ni ialah tahap pengambilan oksigen yang tahap maksimum oksigen yang dapat digunakan semasa dalam satu sesi senaman. Okey, jadi kalau kita nak buat ujian VO2 max ni, dia ada beberapa teknik dan cara lah. Okey. Komponen kita yang ketiga ialah daya tahan otot. Daya tahan otot ni ialah keupayaan otot menghasilkan daya secara berulang-ulang untuk satu jangka masa yang tertentu. Okey. Apa maksudnya? Macam biasalah, kalau kita dapat buat satu aktiviti tu secara dengan lama, dengan banyak kali dan lama, maksudnya kita punya daya tahan otot ni baguslah kan. Contohnya kalau kita buat push up ni, orang yang dapat buat push up lebih lama berbanding orang lain, maksudnya dia mempunyai daya tahan otot yang lebih baguslah. Okey, so yang seterusnya ialah kekuatan otot. Kekuatan otot ni merujuk kepada keupayaan otot untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam satu ulangan. Okey, tangan sekenit ni. Okey, jadi ini contohnya kita buat angkat berat. Jadi berbeza dengan daya tahan otot, kita memerlukan ulangan perlakuan, tapi kalau untuk kekuatan otot ialah satu ulangan sahaja. Jadi kalau kita nak bezakan antara daya tahan otot dengan kekuatan otot, macam itulah. Daya tahan otot dia berulang-ulang kali untuk satu jangka masa yang panjang. Kekuatan otot pula kekuatan otot maksimum, daya yang maksimum yang perlu kita atasi satu masa je, sekali je buat. Okey. Jadi yang terakhir, yang kelima ialah flexibility. Flexibility ialah keupayaan sendi badan melakukan julat pergerakan maksimum anggota badan seperti tangan, pinggang dan kaki. Okey. Jadi biasa flexibility ni kalau kita tahu macam ni lah lebih kurang. Ini ialah aktiviti untuk flexibility bahagian kaki dan juga bahagian belakang. Okey, ianya bergantung kepada kita juga. Kalau kita selalu buat regangan, insya-Allah flexibility kita bagus. Kenapa flexibility ni dia masuk bahagian komponen kesihatan? Sebabnya sekiranya kita fleksibel, kita dapat mengurangkan kecederaan bila kita melakukan aktiviti fizikal. Supaya contohnya lah kan, kita duduk tunduk-tunduk macam ni kan. Kalau kita fleksibel, so kita boleh tunduk lebih lagi. Bayangkan kalau kita tengah tunduk tu kita tak fleksibel, ada orang terjatuh, maksudnya akan injured lah. Kita punya sendi boleh injured, kita punya otot pun boleh injured. So itulah maksud dia, dapat mengurangkan kecederaan. Okey, kita akan teruskan kepada kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor.
Okey, kecergasan fizikal komponen lakuan motor ni ialah untuk individu yang punya kecergasan yang tinggi. Sebabnya kecergasan ni dia merangkumi beberapa komponen. Dia kombinasi beberapa komponen. Okey, contoh yang pertama ni ialah kuasa. Kuasa ni ialah kombinasi antara komponen kekuatan otot dan juga kelajuan. Kuasa ialah kelajuan dan kekuatan otot. Macam mana maksudnya? Benda yang laju dan juga menggunakan kekuatan otot. Contoh macam ni lah, tengok ni, dia lontar, dia lempar cakra kan, pusing laju, bam, lontar cakra tu dengan kuatnya. Jadi itu ialah kuasa. Komponen yang kedua ialah koordinasi. Okey, koordinasi ni ialah menggunakan panca indera seperti mata dan telinga bersama dengan anggota badan untuk melakukan pergerakan dengan lancar dan tepat. Cikgu paling suka sekali kalau dalam sukan bola keranjang. Dan sukan bola keranjang ni, bayangkan kita boleh baling bola sambil berlari, sambil menggelecek. Lepas tu boleh pula bila kawan baling bola kat kita, kita boleh sambut bola tu sambil berlari. Kita boleh agak bola tu ke mana bila dia sampai. Itu semua ialah koordinasi. Koordinasi ni memang perlu latihan, ya. Jadi sebab tu dia mempunyai tahap kecergasan yang tinggi, barulah kita boleh dapat koordinasi yang baik. Okey, yang ketiga ialah imbangan. Imbangan ni ialah imbangan postur badan dalam keadaan pegun atau bergerak. Ingat, pegun pun imbang, bergerak pun perlu juga imbangan. Jadi dua-duanya penting, especially dalam sukan gimnastik. Okey, seterusnya ialah masa reaksi. Kalau kita tengok contohnya gambar tu, orang baru mula nak berlari. Masa reaksi adalah masa antara munculnya sesuatu rangsangan dengan permulaan gerak balas terhadap rangsangan tersebut. Contoh paling utama ialah masa kita nak start lari lah, bunyi je pistol, pang. Jadi secepat mana reaksi kita terhadap bunyi pistol tu untuk kita memulakan larian kita. Itu ialah masa reaksi. Dan masa reaksi ni juga memanglah kalau orang yang mudah terkejut ke, orang melatah ke, memanglah teruklah masa reaksi dia kan. Jadi atlet biasanya memang masa reaksi dia baguslah, cepat. Kita boleh kira juga tu, adalah caranya nanti. Okey, ketangkasan ialah keupayaan menukar arah pergerakan badan dengan pantas dan efisien. Contoh dalam ni ialah pemain rugby, dia cuba untuk mengelak daripada ditackle oleh pemain lawan. Okey, daripada jalan lurus, orang datang dari kiri, dia tukar arah ke kanan. Itu ialah ketangkasan. Kalau lambat, alamatnya tak kena tackle lah kan. Kalau dia mempunyai tahap ketangkasan yang tinggi, so dia dapat mengelak daripada tackle tu tadi. Yang akhir sekali ialah kelajuan. Kelajuan ni cikgu rasa kalau cikgu tak terang pun macam senang aja kan. Pergerakan dalam masa yang singkat, dari pecut, berenang laju ke, itu semua memerlukan kelajuan. Dan kelajuan ni memang boleh dilatih. Kita boleh train dia punya otot, kita boleh train dia punya teknik. Itu saja huraian tentang kecergasan fizikal, komponen berdasarkan kesihatan dan juga lakuan motor. Jadi cikgu harap kamu faham supaya kita dapat aplikasikan komponen-komponen tersebut dalam sukan-sukan dan permainannya. Contohnya lakuan sukan apa, permainan apa. Dalam sukan badminton kita ada apa kecergasan fizikal yang ada dalam sukan badminton. Jadi kamu boleh jawab. Contohnya dalam sukan bola tampar, lakuan dia smash. So smash tu apa komponen yang terlibat? Jadi kamu tahu dan kamu boleh jawab. Cikgu harap dengan video ni kamu dapat faham dan dapat meneguhkan lagi lah kamu punya pemahaman dan juga kamu punya pengetahuan. Okey, jadi sampai jumpa lagi lain kali. Bye bye.